Ingat, kalau kita tak sebut-sebut dia khabar-khabar dia Tuhan tarik ke dia, sudah kita. Jadi untuk orang awam amal tidak syukur zikir hu ni. Allah 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 hu 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 Mula la ilaha illallah. Berarti last sekali jangan tinggal hu saja, hu saja, hu saja. Baik. Tidak benar. Jadi sebab tu kita kata, adakah dia perkataan Nabi? Hu itu adalah perkataan Nabi. Ada tak Nabi sebut hu? Tak ada. Nabi sebut Allahu Akbar, Alhamdulillah. Zikir dengan hu. Ini saya dululah. Saya dulu masuk tarikat. Antara zikir yang saya bawa hu. Saya tak nak bincang panjang lah. Mesti bila orang dengar jawapan saya, orang mengatakan Cerita pasal semalam ada video hu zikir hu ni. Bahkan ada juga yang membenarkan zikir kita pun dengar lain macam zikir ni. Sedangkan zikir yang kita tengok yang Nabi SAW. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya mengenai satu amalan zikir yang semakin ramai orang perbincangkan, yaitu zikir yang hanya menyebut hu berulang kali. Saya ingin tahu adakah amalan ini ada sandaran daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau ajaran ulama terdahulu? Adakah ia boleh diamalkan sebagai bentuk zikir yang sah dalam Islam atau adakah terdapat pandangan ulama yang melarangnya? Mohon pencerahan Ustaz. Di sini kami berkongsi panduan, ilmu dan amalan solat yang berpandukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini dia timbul isu berzikir. Kan saya pun tengok dia ni sebahagian pihak dia zikir hu. Nombor satu, kita tak payah bincang panjang, tak payah bahas panjang-panjang. Nabi tak buat. Itu dulu. Maksudnya dia bukan daripada hadis, dia bukan perkataan Nabi dan dia bukan perbuatan. Itu dulu. Itu bukan perkataan Nabi. Nabi tak kata hu. Nabi tak kata. Jadi dia bukan hadis Nabi. Dia bukan perbuatan Nabi. Dia bukan amalan Nabi. Dia bukan sunnah Nabi. Dia bukan hadis Nabi. Dan Nabi tak ada kaitan dengan hu ni. Betul atau tidak? Itu dulu. Tapi kalau kita kata Nabi SAW menyebut la ilaha illallah, ya, itu perbuatan Nabi. Nabi menyebut subhanallah, ya, itu perbuatan Nabi. Itu perkataan Nabi. Bukan setakat perkataan, itu juga perbuatan Nabi. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billah. Apa lagi? Alhamdulillah, tahmid, tahlil, tasbih, takbir. Itu semua sunnah. Kenapa? Kerana Nabi cakap, Nabi kata, Nabi sebut, Nabi buat. Mudah ya? Maka sebab itu tuan-tuan, di dalam amalan ni dia bertanya apa hukum dia? Apa hukum kita berzikir? Zikir ni suatu benda yang ibadah. Ibadah ini mesti ada dalil. Sesuatu yang tidak ada dalil, tidak ada daripada Quran, tidak ada daripada hadis, petunjuk daripada Nabi SAW, maka dia tidak boleh menjadi ibadah. Dia tidak boleh menjadi ibadah. Maka sebab itu, dan kita ada hadis, tinggalkan ma yaribuka, apa sahaja yang kamu ragu-ragu, ada kata boleh, ada tafsir kata hu itu bermaksud huwallah, Allah. Itu tafsiran, interpretation. Itu ialah takwilan. Itu ialah andaian, sangkaan.
Dia bukan perkataan Nabi. Yang peliknya, Nabi tak berzikir macam tu, Abu Bakar tak berzikir macam tu, Umar tak berzikir. Manusia yang dijamin duduk mereka itu di dalam syurga tidak berzikir dengan zikir yang seperti itu. Apa kedudukan kita yang nak pi amal zikir itu? Sebab itu Nabi kata apabila dihidupkan satu bid'ah, maka akan matilah satu sunnah. Dihidupkan satu benda yang tak betul, maka matilah satu benda yang betul. Dan orang akan lupa, lalai dan meninggalkan yang benar apabila dihidup dan diamalkan benda yang tidak benar. Jadi sebab itu kita kata, adakah dia perkataan Nabi? Hu itu adalah perkataan Nabi. Ada tak Nabi sebut hu? Tak ada. Nabi sebut Allahu Akbar, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Subhanallah, La hawla wa la quwata illa billah. Apa lagi? Semua zikir Nabi lengkap, sempurna. Kita duk kempen laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sebaik-baik contoh teladan itu pada diri Rasulullah. Zikir-zikir ni bersifat, zikir ni nak berzikir, nak beribadah ni, dia memerlukan contoh daripada Nabi. Kalau tak ada contoh, kita tak boleh buat. Hatta sahabat pun dengar satu orang bersin, Alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah. Satu orang sahabat kita akan bersin, sahabat Nabi, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita bersin kan, Alhamdulillah. Kawan ni dia Alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah, salam ke atas Rasulullah. Sahabat Nabi tegur. Nabi kata, mari mana wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, itu betul, itu perkataan Nabi, itu sunnah Nabi, itu yang Nabi ajar. Mai mana wassalamu ala Rasulillah tu? Yang tu daripada perkataan siapa? Daripada ajaran siapa? Daripada contoh mana? Dia tanya. Jawabnya, ini ialah perkataan yang baik. Betul, perkataan yang baik, tapi tak ditunjukkan oleh Nabi SAW. Itu yang berlaku dalam hadis Abu Musa Al-Asy'ari, yang mana berkumpul manusia di masjid, membuat halaqah-halaqah, kemudian mereka membaling batu, mengira batu. Kabbiru mi'ah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, beramai-ramai, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baling batu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kata Abu Musa, kenapa kamu buat benda ni? Tak ada contoh daripada Nabi. Abu Musa tu sahabat Nabi, dia hidup dengan Nabi. Dia pergi tengok, dia kata, siapa ajak ni? Siapa buat ni? Kan? Abdullah bin Mas'ud, Abu Musa pergi report dekat dia. Mereka kata, kami niat baik. Berapa ramai orang yang niatkan benda yang baik tetapi tidak mendapat apa-apa. Tak betul dengan apa yang dia Ini saya dululah. Saya dulu masuk tarikat, antara zikir yang saya bawa hu. Saya tak nak bincang panjang lah. Mesti bila orang dengar jawapan saya, orang mengatakan, ada ulama kata boleh, apa salahnya? Itu biasanya jawapan saya dulu bila orang komen. Apa salahnya? Ada ulama kata boleh. Tapi akhirnya apa yang menyebabkan doktor jenis keluar dari semua itu, berubah. Dari tarikat itu pun saya keluar. Selepas saya terasa di hati, Nabi SAW, dia zikir macam mana? Tu saja. Terdetik pada seorang budak nama Daniel yang ikut tarikat, yang zikir dengan kawan-kawan, antaranya hu. Bila orang kritik, apa salahnya? Itu pun jawapan saya. Pandai sungguh saya menjawab. Tapi satu hari terdetik di hati, Nabi SAW yang kita sering kali sebut, ustaz-ustaz yang duk hu pun sebut, kita kena ikut Rasulullah SAW. Rasul contoh bagi kita. Itu yang diajar pada kita. Terdetik di hati saya, Nabi SAW zikirnya macam mana? Saya pun cari kitab. Tak ada langsung hu. Tak jumpa langsung Nabi ajar pasal hu. Padahal kita nak zikir ni, nak zikir ikut Nabi, sebab Nabi SAW kaitkan zikir tertentu dengan fadilat. Yang boleh bercakap tentang fadilat hanya Nabi SAW, ataupun berdasarkan Al-Quran, wahyu Allah. Yang lain tak layak cakap pasal fadilat. Contohnya, siapa yang zikir hu 100 kali, maka baginya syurga Firdaus. Itu fadilat. Tak ada hadis. Tak ada siapa layak bercakap seperti itu.
Tak ada fadilat langsung. Tapi banyak zikir yang Nabi kata ada fadilat. Nabi SAW layak berkata demikian. Saya marah diri saya. Aku ikut Tok Guru yang ajar pada aku sesuatu yang Nabi tak pernah buat. Aku percaya kat dia. Padahal yang Nabi sampaikan aku tak percaya, seolah-olahnya aku ketepikan. Maka lepas itulah saya baling habis benda-benda yang hu-hu itu. Akhirnya baliklah pada apa yang Nabi SAW. Tadi bila anda bertanya pada saya, apa pendapat Dr. Daniel tentang zikir hu-hu, saya nak jawab, saya pernah zikir hu-hu, tapi akhirnya saya bertanya, takkan lebih bagus saya ikut zikir Nabi SAW? Takkan lebih bagus dengan fadilatnya pula yang meyakinkan? Jadi itu saja. Ada video hu, zikir hu ni. Bahkan ada juga yang membenarkan zikir kita pun dengar lain macam zikir ni. Sedangkan zikir yang kita tengok yang Nabi SAW amalkan dalam kehidupan Nabi, yang Nabi galakkan dalam hadis-hadis yang jelas, ialah zikir dengan lafaz yang sempurna. Zikir dengan lafaz yang sempurna. Contohnya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Dialah satu-satunya. Lahul mulku wa lahul hamd, baginya segala kekuasaan dan baginya segala pujian. Dia yang menghidupkan dan mematikan. Dan tidak ada sesiapa yang berkuasa melainkan hanyalah Allah. Dia berkuasa ke atas sesuatu. Pujian tu lengkap, pujian tu sempurna. Tapi kalau zikir yang hu dengan ni, siapa yang kata ia zikir yang disukai oleh Allah? Di mana yang Nabi suruh secara jelas, amallah hu banyak-banyak, amallah banyak-banyak? Kan? Hanya diambil daripada dalil-dalil yang difahami oleh akal manusia selepas Nabi SAW. Kan? Sedangkan zikir Nabi semua ayat sempurna. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, semua sempurna. Jadi kita amallah yang sempurna tu. Kerana yang sempurna ni diajar oleh Nabi SAW, digalakkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sangat jelas. Yang sangat jelas. Kenapa kita tinggalkan yang ni, kita pergi amalan yang lain? Mungkin ada kata, saya buat dua-dua. Buat dua-dua ni, waktu kau amal hu-hu tu, masa yang kau guna untuk hu-hu tu, kalau kau buat zikir dengan lafaz yang penuh, lebih bermanfaat daripada kau hu-hu saja. Sebab apa? Sebab hu-hu ni, kita tak pasti. Kita tak yakin. Kerana ia adalah berdasarkan kepada kefahaman. Tidak ada dalil yang mengatakan amallah hu-hu ni banyak-banyak. Tak ada. Hanya sekadar pemahaman saja. Kan? Cuma saya agak sedikit pelik lah. Sebab dalam bab, orang kata apa, kepada Nabi SAW, dalam bab Nabi ni, kalau kita tengok dalam selawat Ibrahimiyah umpamanya, Nabi SAW ajar kita selawat tanpa bubuh Sayyidina. Tanpa bubuh Sayyidina. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Tak ada Sayyidina. Sebahagian daripada kita nak tambah, sehingga muncul perbahasan ulama, boleh tak tambah Sayyidina pada selawat Ibrahimiyah? Ada dua pandangan. Ada yang kata boleh, bahkan digalakkan kerana sulukul adab, kerana beradab dengan Nabi SAW. Ada yang kata tak, kita tak tambahlah sebab Nabi tak tambah. Nabi tak ajar untuk tambah. Khilaf di kalangan para ulama. Tapi kenapa nak tambah? Sedangkan Nabi tak ajar. Kerana nak beradab. Kita bukan pertikai, cuma kalau tanya saya, oleh kerana Nabi tak tambah, kita tak payahlah tambah. Tapi nak tambah juga, tak ada masalah lah. Kalau nak ambil pendapat yang kata tambah, silakan tambah. Walaupun saya lebih setuju dengan tak tambah kerana ikut Nabi SAW dalam solat. Tapi kalau luar solat kita nak tambah Sayyidina, tak ada masalah, tak boleh tambah. Cuma dalam bab Nabi ni, bukan hanya sekadar selawat kita tambah Sayyidina. Qasidah memuji Nabi SAW panjang kita buat.
Bahkan selawat ni ada macam-macam. Ada selawat syifa'nya, ada selawat nariyahnya, ada selawat macam-macam selawat kita nak buat, dan panjang-panjang ayatnya memuji Nabi SAW. Tetapi kenapa bab Allah ni kan, kita nak pergi potong-potong? Kenapa zikir pada Allah Azza wa Jalla ni kita nak potong-potong? Walaupun dia orang kata, kita buat dua-dua. Taklah kalau buat dua-dua. Masa yang kita guna untuk buat hu-hu tu, tu, kita gunakan untuk lafaz yang sempurna tadi, bukankah lebih selamat dan lebih berkeyakinan ia diterima oleh Allah kerana kita melakukan apa yang disarankan oleh Nabi SAW dalam hadis yang jelas. Saya agak sedikit keheranan. Dalam bab Nabi, kita tambah-tambah. Pujian-pujian panjang. Tapi dalam bab Allah, kita boleh pula kata hu-hu. Bahkan sebahagian daripada ahli tarikat mengatakan zikir hu-hu ni bukan untuk orang awam. Bukan untuk orang awam. Maksudnya untuk orang yang tingkatnya tinggi, martabatnya tinggi. Siapa yang kata benda ni? Kan? Jadi, siapa yang sebut? Nabi sebut? Kita pun tak pasti. Jadi, kembalilah kepada zikir yang asal. Kembalilah kepada apa yang Nabi SAW tunjukkan dan sarankan dalam hadis-hadis yang jelas. Penuhkan pujian, lengkapkan pujian kepada Allah dengan ayat yang lengkap. Kan? Kalau hu-hu boleh dengan makna Allah, dia masuk Allah, anta pun boleh lah, sebab ada je dalam Quran. Anta tu merujuk kepada Allah. Anta. Tak ada pula. Yang ni lagi pelik. Pun boleh jadi zikir. Jadi sebab itu, kembalilah kepada sunnah Nabi SAW yang jelas. Zikirlah seperti mana yang diamalkan oleh Nabi SAW. Jadi, clear. Benda tu sangat jelas dan sangat selamat. Tak perlu kita, orang kata apa, memperjudikan ibadat kita yang belum tentu diterima oleh Allah. Walaupun adalah sebahagian dia kata, syekh ni kata harus, fatwa ni kata harus. Harus ni tuan-tuan. Harus ni benda yang kalau buat, dia tak sama macam benda yang sunat. Harus tak sama dengan sunat. Makan harus. Salat sunat. Sama? Dia punya pertimbangan pahala. Tak samalah. Betul, benda harus boleh jadi berpahala. Tetapi bergantung kepada niat. Tapi kalau sunat, ibadat tu sendiri berpahala. Niat tu pun ada pahala. Jadi, sunat itu lebih tinggi daripada sekadar harus. Jadi, sebab itu, kalau tanya pada saya, kita zikirlah seperti mana yang diunjukkan oleh Nabi SAW. Saya mohon ijazah kalimah hu. Kalimah hu. Apa dia tak tahu. Hamba nak ijazah pun lagu tu lah. Hu ni kalau kita ijazah, hamba takut jadi fana. Hu ni semata-mata kita sebut nama Tuhan saja. Ingat, kalau kita tak sebut-sebut dia khabar-khabar, dia Tuhan tarik ke dia, sudah kita. Jadi untuk orang awam, hamba tidak showcase zikir hu ni. Bagi ada pembimbing, kalau ada orang bimbing tak apa. Tapi kalau semata-mata lagu ni amal, hamba takut jadi sakit dia nyanyi dia. Amal la ilaha illallah, hu la ilaha illallah, la ilaha illallah, hu la ilaha. Amal tu lah. Hu duduk dalam kalimah la ilaha illallah. Kalau hu semata-mata, hamba bukan kata lari, bukan gapo, takut kalimah ni berat sikit. Allah saja pun berat dah. Hu berat lagi. Itulah, hamba takut siapa dia tak tahu mitok ni. Kena hanya buat isi, enggak jawab lah hambanya. Jadi hamba ijazahnya kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berarti hidup mati. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Hidup mati. Nah, ialah hu dengan makna dia Allah. Dia ada la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Dan ada juga la ilaha illahu. Dan ada ayat la ilaha illa anta. Tiada Tuhan melainkan engkau. Faham lagi? Dan ada ayat la ilaha illahu. Masuk hadis. Tiada Tuhan melainkan dia. Dia itu hu siapa? Hu Allah. Sebab tu dalam bab ni tak sampai lah.
Tak sabarlah. Cuma ulama berkata zikir yang paling afdal la ilaha illallah. Pada masalah huwa atau hu ini ada perselisihan di kalangan ulama, tapi bukan mengatakan yang paling afdal pada masalah mengharumkan. Setiap kali Nabi salat selepas tahiyat akhir sebelum bagi salam fil alamin innaka hamidum majid, Nabi akan berdoa. Doanya begini. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. 3 yang Nabi minta. Apa yang keempat Nabi minta? Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. 10 tahun Nabi ulang doa ni. 10 tahun Nabi ulang doa ni. Kita solat maghrib tadi baca. Bersama-sama kita memperbaiki solat kita untuk lebih khusyuk dan sempurna. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan lebih banyak ilmu yang bermanfaat. Dengan tidak skip iklan, anda membantu kami terus berkongsi ilmu yang bermanfaat. Sokongan anda amat bermakna bagi kami. Terima kasih kerana menonton. Semoga apa yang dikongsikan hari ini memberi manfaat dan memperbaiki amalan kita. Jangan lupa like, share dan tinggalkan komen anda. Ingat, solat adalah tiang agama. Mari kita jaga bersama. Jumpa lagi di video seterusnya.